ada satu gambar ni tuan-tuan. Saya saja nak tunjuk gambar ni lah. Ini daripada blog. Saya biasa jarang ambil daripada blog, tapi yang ni daripada blog ni saya nak tunjuk je lah. Projek Jana Wibawa rundingan terus heret bekas KSU KKR, Kementerian Kerja Raya 114 juta, Tuan Ibrahim Mangkubumi 578 juta, kini Naza Group. Mengapa banyak projek Jana Wibawa rundingan terus ditangkap SPRM? Bekas KSU KKR libatkan 114 juta. Mangkubumi Tan Sri Zainuddin dan Tuan Ibrahim libatkan 578 juta. Sepupu menantu Muhyiddin juga dapat Jana Wibawa. Sepupu menantu Muhyiddin. Bukan menantu Muhyiddin, sepupu dia. Kini Naza Group juga diberi Muhyiddin. Projek rundingan terus ratusan juta sering disebut program Jana Ekonomi Peningkatan Kontraktor Bumi Putera Wibawa, Jana Wibawa. 11 Januari lalu 4 pengarah syarikat ditahan setelah disyaki dalam kegiatan rasuah untuk mendapatkan projek khas kerajaan di bawah Jana Wibawa Jalan Tangkak Segamat bernilai 114 juta. Ini Tan Sri Zohari Akub dan pengarah syarikat. Ini yang barulah. Keempat-empat dilaporkan berusia 38-65 tahun itu ditahan di Ibu Pejabat SPRM. Bagaimanapun, media tidak menyebut suspek berusia 65 tahun sebagai orang tengah merupakan Datuk Seri Zohari Akub, bekas Ketua Setiausaha Kementerian Kerja Raya bersara 2019 yang meminta dan menerima rasuah daripada dua pengarah syarikat tersebut dengan dibantu oleh seorang lagi suspek, iaitu pengurus besar. Ini salah satunya. So, bila kita cerita tentang Jana Wibawa ni nanti, tuan-tuan, benda tu akan sentiasa bermain. Sebab ada satu berita berkenaan Jana Wibawa juga saya bawakan. Benda ni akan selalu keluar nanti. Projek Jana Wibawa 5.7 bilion diarah tangguh, teliti tata cara perolehan. Kementerian Keuangan telah mengarahkan projek Jana Wibawa ditangguh, pelaksanaannya bagi meneliti semula sama ada tata cara perolehannya mengikut peraturan ditetapkan perbendaraan, kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata penangguhan projek membabitkan nilai 5.7 bilion itu kerana terdapat unsur kaedah perolehan dibuat secara tender terpilih atau rundingan terus. Projek itu telah diberikan surat setuju terima SST. Dasar Perdana Menteri Datuk Seri Anwar selaku Menteri Keuangan ialah melihat semula sama ada tata cara perolehan dan tata kelola semua perbelanjaan yang dikeluarkan mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Ahmad Zahid berkata kementeriannya mengambil ketetapan agar tata cara perolehan diikuti sepenuhnya, termasuk membuka tender-tender supaya projek itu dilaksanakan selepas projek tender disempurnakan. Sementara itu beliau berkata, ini tak ada apa. Dalam pengembangan berkaitan, Ahli Parlimen Sepanggar Datuk Aziz Jaman dipetik sebagai meminta Kementerian Keuangan memberi penjelasan mengenai pelaksanaan Jana Wibawa, iaitu program Jana Ekonomi Pemekasan Kontraktor Bumi Putera berwibawa, berkaitan satu kontrak runding terus yang dianugerahkan kepada sebuah syarikat Samling Resources Sdn Bhd, ini Sarawak punya syarikat, bagi membina Jalan Sarawak Sabah Link Road dari persimpangan Long Lopeng di Lawas berjumlah 1.13 bilion. Menurutnya berdasarkan penjelasan Menteri Keuangan kepada soalan asal Ahli Parlimen Labuan Datuk Rozman Isli menyatakan kriteria memberi kaedah pengecualian perolehan terus berdasarkan 5 kriteria. Kriteria tersebut adalah kepentingan awam, penyelagaman barang, ketiga berkaitan pemegang franchise, membaikkan keselamatan strategik, kontrak membaikkan syarikat Bumi Putera. Okey. So, kalau kita tengok dekat sini, projek Jana Wibawa ni antara perkara yang disebut. Asal projek itu memang sebenarnya untuk katanya membantu Bumi Putera. Tetapi berdasar kita sekarang ini, bukan nak kata 5.7 bilion tu projek tu semuanya rasuah, tak. Anwar meneliti kembali cara dan tata cara bagaimana projek itu dianugerahkan kepada kontraktor-kontraktor. So dalam pada itu tuan-tuan, dia umpama fishing in the sea lah. Mungkin 4.7 whatever bilion, 5 bilion tu mungkin tak ada masalah kebanyakannya. Tetapi rasuah ni tuan-tuan, dia tak perlu jumlah, dia bukan kuantum. Tu saya kata kes 1MDB 40 bilion. Najib kena 250 juta je. Kan? Suku bilion je, 250 juta je. Tetapi bagaimana? Kita lihat kena 12 tahun. Daripada 40 bilion tu, mungkin bukan 40 bilion tu pun yang akan kena pada Najib. Tapi yang sangkut kat mana? Yang sangkut tu yang sebenarnya dia orang risau. Tak perlu 4 bilion tu pun. Dia yang penting yang sangkut 10 juta, 5 juta, 500 ribu.
100,000 pun, 2,000 pun boleh masuk penjara tuan-tuan. Cuma kuantum dia berlainan lah. Denda dia berlainan. Tapi penjara mungkin boleh sama. Denda dia berlainan berdasarkan kepada 5 kali jumlah suapan. Berkenaan dengan penyelewengan, dikatakan ada penyelewengan dana yang dilakukan oleh Bersatu. Cerita ni tak habis tuan-tuan. Kita nampaknya Bersatu cuba dan Perikatan Nasional lah, cuba tai chi benda ni ke tempat lain. Hati mereka sekarang ni berdetup-detap, hati mereka sekarang ni berdegup kencang. Kerana nampaknya Anwar Ibrahim dah bercakap sesuatu yang mungkin boleh kena pada mereka. Kan? So dia alih lah. Macam mana LCS, macam mana isu Rahmah, macam mana isu ini, isu itu, dia alih. Tetapi fokus kita sebenarnya tetapkan kepada kita nak kena bawa peristiwa dan isu ini, tentang perkara ini. Perkara berkaitan dengan kemungkinan ada penyelewengan yang berlaku dalam dana COVID yang melibatkan bilion, ratusan ke bilion ringgit, lebih 300 juta. Itu Bersatu sahaja. Tetapi kita kena ingat ada beberapa benda. Anwar sebut hari itu 4 ke 5 bilion orang kata rangkuman dia berkemungkinan berdasarkan kepada banyak-banyak kontrak yang ada. So kita akan lihat perkara tersebut. Jadi menarik untuk kita nak kupas benda ni. Tapi sebelum tu saya nak bawa sikit berkenaan dengan perkembangan tentang apa yang Kabinet setuju untuk pindah perlembagaan. Kenapa perkara ini sangat penting? Okey, zaman Kerajaan Perikatan Nasional benda ni dipertikaikan, iaitu berkenaan dengan pindaan perlembagaan mengenai kewarganegaraan. Saya tak ingat salah seorang yang mempertikaikan daripada PAS tu kalau tak silap. Okey, Kabinet setuju pindah perlembagaan isu kewarganegaraan. Terima kasih B. Kabinet bersetuju dengan cadangan untuk meminda Perlembagaan Persekutuan untuk memberi hak kepada wanita Malaysia dengan suami warga asing untuk mewariskan kewarganegaraan kepada anak-anak yang dilahirkan di luar negara. Yes, anything that I help you with? Ini dimaklumkan dalam kenyataan bersama Menteri Jabatan Perdana Menteri Azlina Osman dan Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution malam tadi. Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang dan Jabatan Perdana Menteri Kementerian Dalam Negeri mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Perpaduan Pimpinan Perdana Menteri kerana merealisasikan komitmen negara terhadap kesaksamaan jantina dan memenuhi hak terhadap kanak-kanak. Cadangan pindaan kepada Perlembagaan Persekutuan mengenai perkara ini adalah untuk menggantikan perkataan bapanya dalam bahagian 1 dan 2 jadual kedua dengan perkataan sekurang-kurangnya kepada seorang daripada ibu bapanya. Okey. Hari itu masa PN memerintah kan, kita membahaskan benda ini jadi pembangkang. Kita kata kita kena ubah perlembagaan. Saya tak ingat siapa daripada PAS ke daripada Persatu. Saya rasa daripada PAS. Ada seorang yang mempertikaikan, dia kata. Dia kata apa? Kenapa perempuan tu gatal sangat nak kahwin dengan warga asing? Kalau dia nak kahwin dengan warga asing, lepas tu duduk kat luar negara, dia kata, bila dah lahir, tak wajar anak dia layak untuk dapat warga negara. Kalau nak warga negara, duduk kahwin dengan orang Malaysia lah, dia kata. Dia kata macam tu. Kahwinlah dengan orang Melayu kita. Dia kata macam tu. Tapi bila comes kepada bapak dia, maksudnya seorang lelaki yang warga Malaysia kahwin kepada warga asing, dapat anak, boleh pula. Di situ terdapat, kita panggil sebagai gender discrimination terhadap rakyat dan warga Malaysia dalam perihal perlembagaan. Bayangkan seorang wanita yang ni macam ni lah tuan-tuan. Dia nak kahwin dengan siapa, terpulang pada dia lah. Yang kita nak mempertikaikan jodoh dia tu kenapa? Kita ni pemudah cara kepada undang-undang. Undang-undang tu kita yang buat. Bila kita buat, kita ubah. Apa salahnya? Apa implikasi besar kalau kita ubah sekalipun? Dan lebih baik kita letak dia jadi warga negara kita. Kita tak tahu. Satu hari nanti anak itu contribute pula kepada negara kita dalam bentuk apa sekalipun. Ini kita nak pertikaikan lagi kewarganegaraan, hak rakyat kita di dalam negara kita ni. Saya ingat lagi pertikaian itu masa PN memerintah hari tu, dia kata. Yang digatal kahwin dengan warga asing tu kenapa? Macam tu dia punya jawapan. Saya tak kata menteri tapi I think orang-orang PAS something like that mempertikaikan dengan perkara tersebut. Bagi saya itu adalah gender diskriminasi. Gender discrimination, diskriminasi terhadap gender. Di mana seorang wanita dinafikan haknya kerana dia seorang wanita
untuk anak dia mendapat kewarganegaraan, juga hak seorang anak tersebut lah kalau dia nak jadi warga negara Malaysia. Tetapi bila seorang lelaki tak ada masalah pula. Kan? Seorang lelaki tak ada masalah pula, tetapi wanita ada masalah. Jadi dalam kerajaan perpaduan ini, terutama dalam Pakatan Harapan, terutama dalam PKR, kita sentiasa memperjuangkan hak wanita. Sebab tu daripada dulu, PKR tidak ada masalah untuk wanita jadi pemimpin, tuan-tuan. Yang ada masalah wanita jadi pemimpin ni adalah PAS. Siapa yang hidup tahun 90-an, awal 2000 dahulu, 90-an, ujung 90-an, awal 2000, tahu fatwa PAS mengatakan perempuan tak boleh jadi pemimpin. Yang perempuan boleh bertanding sekarang ni pun ni kemudian-kemudian je. Kan? Kemudian-kemudian je. Yang dulu tak boleh langsung. Tak boleh. Jangan tanya dengan orang PAS yang lama, jangan tanya yang baru. Sekarang semalam saya sebut tentang ekstremism agama yang dibawa dalam PAS kan. Salah satunya pemikiran itu. Yang benda tu sebenarnya tak ada pun dalam Islam. Aisyah sendiri kan, isteri Rasulullah SAW, pemimpin. Orang yang meriwayatkan hadis. Seorang pemimpin di dalam perang Jamal. Kita pun tahu benda tersebut. Kan? Itu tak ada isu. Gender tidak pernah menjadi isu di dalam Islam. Gender roles dalam responsibility tidak pernah menjadi isu. Ya, wanita ada had dan limit dia. Lelaki pun ada had dan limit dia. Tetapi dalam masa yang sama, daripada segi roles, yang limit itu terlalu sedikit. Limit wanita dan lelaki itu terlalu sedikit. Limit wanita dan lelaki itu dia ada limit tetapi terlalu sedikit. Boleh dibahas dan boleh dicatat di dalam Al-Quran dan hadis. Tetapi yang bolehnya tu terlalu banyak. Kalau nak buat, boleh terlalu banyak. Kan? Jadi dalam hal ini, gender discrimination ni adalah benda yang kita nak hapuskan. Kita nak juga bagi hak, nak bagi tahu bahawa wanita ada peranan dia, lelaki ada peranan dia. Betul, kita kena faham. Saya tak bersetuju kepada gender equality. Saya bersetuju kepada the equality of opportunity. Saya setuju yang itu. Saya tak setuju kepada gender equality pun tak boleh juga. Maksudnya semua kena sama. Kalau macam tu, yang jadi askar 50% lelaki, 50% perempuan. Matilah kita. Pergi perang kan. Kalah lah kalau lelaki je semua tentera belah sana. Poinnya adalah gender, maksudnya kita mesti ada equal opportunity, peluang kepada mereka. Kita jangan sekat hak-hak. Kalau dia nak jadi seorang suri rumah, bagi dia hak sebagai jadi. Tapi kalau dia nak jadi kerjaya, wanita itu ada kerjaya, bagi dia hak ataupun peluang untuk dia nak bekerjaya. Itu terpulang kepada pilihan dia. Dan kalau kita melihat masyarakat egalitarian, terutama di negara-negara Skandinavian, yang mana masyarakat dia sudah menjadi egalitarian society ni, maksudnya masyarakat yang sudah sampai pemikiran mereka, dia punya madani, dia punya civilization, pemikiran mereka peringkat yang mature. Dan kita akan lihat bagaimana gender dia akan pilih roles dia sendiri. Kebanyakan wanita dia suka kepada pekerjaan yang melibatkan human interaction. Dan kebanyakan lelaki dia suka pekerjaan yang melibatkan barang-barang atau benda. That's why lelaki ramai jadi engineer, lelaki ramai jadi mekanik, STEM, Science, Technology, Engineering dan Mathematics, ramainya lelaki. Itu kita tak nafikan. Itu gender roles ataupun gender preferences of their work based on their gender. Itu normal. Itu tak jadi masalah, tuan-tuan. Kan? Jadi benda ni kita kena faham bahawa kita sebagai kerajaan, kita sebagai pemerintah, kita sediakan kemudahan. Contoh yang saya nak bagi tahu. STEM sekarang ni, Science, Technology, Engineering and Mathematics, kita kekurangan ini saya nak bagi tahu kerajaan je lah. Kita kekurangan mereka yang berminat dalam STEM, Science, Technology, Information, Engineering dan juga Mathematics ni, kita kekurangan orang yang berminat dalam STEM. Kenapa kurang? Sebab ramai yang masuk sekolah dan yang dapat pelajaran bagus itu perempuan. Dan perempuan dia memang tak minat STEM. Kebanyakan perempuan dia lebih kepada yang melibatkan science social interaction. Jadi nurse, jadi HR, jadi berkaitan dengan finance, benda-benda macam tu yang bukan things tau. Benda-benda macam tu lah. Bukan things. So macam mana nak galakkan lelaki ni masuk STEM? So kerajaan kena fikir bagaimana nak memudahkan
mata pelajaran itu agar dia mesra lelaki. Dan ini saya nak bagi tahu, lelaki ni dia bab detail dan menghafal ni agak kurang. Bab menghafal okey, tapi bab detail dia agak kurang. Jadi kena fikirkan supaya dipermudahkan lelaki, atau bukan lelaki, dipermudahkan proses untuk masuk ke dalam STEM. Proses untuk masuk ke dalam STEM tu kena kurang. Sekarang ni nak masuk STEM tu pun, yelah memanglah kita kata engineering semua kena orang pandai-pandai. Tapi dalam masa sama, pandai tu pun dia ada banyak definisi. Pandai buku dan juga pandai erti kata dia mesti ada metod lain bagaimana cara kita nak apa orang kata, nak menilai kepandaian itu. Tak semestinya melalui pelajaran saja. Yang ini saya serahkan kepada kebijaksanaan apa orang kata kementerian lah untuk memikirkan bagaimana nak melibatkan perkara tersebut. Okey. Skandal LCS, ada orang bersatu hari ni cabar Zahid, dia kata. Skandal LCS bila Zahid nak saman Raja Petra. Ketua Penerangan Syed Bersatu S. Subramaniam mempersoalkan bilakah Timbalan Perdana Menteri Zahid akan mengemukakan saman fitnah terhadap Raja Petra atau dikenali sebagai RPK. Ini selepas penulis blog itu mendakwa Zahid menerima sokongan 67 juta dalam projek bermasalah. Pada hari penamaan calon, Zahid berkata dia akan mengemukakan saman tahap RPK. Namun sehingga kini, setahu kami tidak ada sebarang notis saman diserahkan kepada penulis blog tersebut. Okey. Pertama, RPK kena balik Malaysia dululah. Baru kita serahkan surat saman. Kedua, RPK kalau ni RPK, jangan marah saya pula kan. Katanya RPK ni bankruptcy, katanya. Benar atau tidak, wallahu alam. Jadi bila dia bankruptcy, nak saman ni tuan-tuan, ni saya nak bagi tahulah secara umum lah. Kalau betul dia bankruptcy kalau orang tu dah bankruptcy ataupun miskin ataupun tak ada duit, tak payah saman. Bukan kita cerita pasal Zahid ni bak kata lecturer saya dululah, never take a paper, apa dia panggil paper judgment. Kita memang menang on paper, tapi nak dapat duit daripada dia tak boleh. Sebab apa? Cost. Kan saya kata cost saman defamation ni tak murah tuan-tuan. Puluh ribu ke ratus ribu. Cost dia tu tak murah. It's not cheap. Dia boleh sampai ke ratus ribu cost dia. Jadi kita kena faham. So kalau kita saman, itu baru cost bayar lawyer. Tiba-tiba kita saman dia, kita menang. Kita dapat paper judgment. Kita menang. Wah, hebatnya dah menang. Lepas itu, bila dah menang, kita nak minta lah berapa ratus ribu tadi kan. Sejuta, 100,000, 500,000. Tiba-tiba dia kata, saya tak mampu bayar. So kita nak bankruptkan dia. Nak bankrupt. Macam mana dia dah bankrupt? Dan kes defamation ni akan ambil masa lama. Kalau kita tengok kes KJ dulu, Anwar saman dia, I think almost 10 years. Kan Anwar menang kan, yang dia saman tu, almost 10 years. Sebab itu kes ni ambil masa yang lama. So nak saman boleh, sebenarnya bukan susah pun nak saman. Kan dia upah lawyer dia, hantar LOD, minta dia apologize, itu je. Tapi dah dia dekat UK, pertama nak serve the notice tu macam mana? Nak serve notice dia tak boleh melalui sidang media ke apa, tak boleh. Dia kena serve, personal serve. The rest tu saya tilangkan pada tuan-tuan lah. Ramai je boleh nak saman Raja Petra. Tapi kenapa orang tak saman Raja Petra? Sebab tak ada kat dalam negara. Tak ada dalam negara. Itu yang masalahnya tu. Alright.